Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Saya ucapkan pada saudara semua. Kita jumpa malam ni. Saudara dah tengok tajuk link yang Mahfuz sediakan. Sedikit sebanyak tak lama lagi akan menjelang bulan Ramadan. Bulan membersihkan hati dan mencerahkan fikiran kita. Bulan yang tak sepatutnya lah kita raikan tanpa sebarang semangat. Kerana kedatangan Ramadan Mubarak adalah bulan penting. Penting-penting dan semulia-mulia bulan adalah bulan Ramadan. So malam ni garasi beri ataupun beri peluang saudara warming up. Di tengah-tengah kedukaan yang panjang, banyak orang mengungut tentang hal-hal yang menduka citakan, hal yang tidak menyeronokkan. Hari ini kami bawa sekali lagi rakan kolaborasi kami bagi isu-isu kemanusiaan, isu-isu silaturahim. Macam Nabi kata, berikan salam, berilah makan kepada orang yang lapar dan panjangkan silaturahim. Ini adalah rakan kami, itu IRM, dengan tamu adalah Tuan Zairul Syafuddin. Zairul Syafuddin yang selalu dah datang, saya selalu lupa nak ingat nama tuan, CEO dari IRM Islamic Relief Malaysia. Saya tunggu angka dulu admin share. Sebelum tu saya review beberapa benda kepada saudara petang tadi. Untuk sesi petang malam ni tak boleh keras-keras kan, saya berada dengan RM. Siapa yang nak follow tentang isu bagaimana kita melihat saman yang dikenakan ke atas di bawah Akta 342, Akta Penyakit Berjangkit, saudara patah balik kepada video petang tadi yang Mahfuz download di YouTube. Saya tak boleh repeat benda tu kerana saya tak mau jejaskan majlis ni dengan pandangan-pandangan kritikal saya tentang isu semasa. Kerana malam ni kita akan share tentang hal-hal kemanusiaan, hal-hal Ramadan yang barakah, terutama dengan Tuan Haji Zairul ni, anak-anak buah dia dengan jenama IRM ni yang kita sebut sebagai yang mengingatkan kita tentang apa yang Allah perintahkan kita dalam hidup, iaitu menyayangi sesama manusia, menghargai saudara-saudara seagama kita. Projek malam ni adalah kami sedang merancang dengan rakan kolaborasi kami untuk mendapatkan sokongan dan juga perhatian anda untuk menyokong projek pack makanan Ramadan ni. Kerana berapa dah angka kita ada admin? Saya perlu number je. Siapa akan bagi number saya? Okey. Share dulu, masih jauh kalau kata admin, untuk kita tunggu angka naik. Saya mohon jasa baik semua rakan-rakan share kerana barangkali minggu ni adalah minggu yang perlahan bagi sesi jualan kerana semua orang sedang menghadapi tengah bulan tapi tak ada meniaga mana tuan-tuan. Malam ni adalah share untuk bawa fikir je tentang apa yang patut kita lihat mengenai umat dalam era COVID-19. Pertama saya akan tanya dulu dengan Tuan Haji. Ya. Sambil orang share ni. Ya. Basic Tuan Haji, Tuan Haji dah lama buat kerja amal. Tapi saya rasa dalam tempoh-tempoh yang panjang, ini tempoh paling kritikal kerana tak pernah berlaku di seluruh dunia. Ekonomi merudum, datang wabak COVID-19. Ya. Angka orang ditimpa bencana meningkat. Yang sedia ada dalam bencana juga adalah ramai. Macam mana Tuan Haji dapat rasa kata mungkin dah 40 tahun Tuan Haji buat kebajikan, tapi ini tempoh yang paling kritikal bagi orang yang menjalankan kerja amal macam Tuan Haji. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Alhamdulillah. Terima kasih pada Abang Nal, Haji Nal dan juga Garasi TV. Satu benda yang sangat mencabar. Sebab saya rasa dalam 10 tahun saya meletakkan jiwa saya untuk menguruskan NGO. Sebab saya kami menguruskan NGO Islamic Relief ni macam cara orang menguruskan syarikat-syarikat besar juga. Yep. Kita ada sasaran, kita ada SOP, kita ada kaedah, ada yang boleh buat, tak boleh buat dan sebagainya. Termasuk juga terpaksa memberhentikan ada staf-staf kita. Dalam keadaan saya, mana yang telah kita bina, yang kita sangat sayang, yang kita sangat kasih kepada mereka. Tetapi 2020 tu memberikan satu sebenarnya tamparan yang sangat hebat dalam semua industri, termasuk juga di kalangan NGO. Kan? Sebab tiba-tiba orang yang biasa menderma kepada kita, dia pun kata, "Alamak, minta maaf, tak boleh nak bantulah tahun ni. Tiba-tiba business saya out. Tiba-tiba itu, tiba-tiba ini," kan. Jadi kami pun kata kami faham. Dan berlakulah apa yang berlaku 2020. Dari segi derma ataupun sumbangan yang kita terima tu turun secara mendadak pada 30 hingga 40%. Dan saya diminta oleh ahli lembaga pemegang amanah untuk membuat satu keputusan yang drastik. Jadi kata buat apa sahaja supaya kita ingin memastikan bahawa Islamic Relief ni boleh terus berjalan untuk
membantu orang dan masa yang sama menjadi jembatan yang baik kepada penderma dan kepada pemegang taruh yang lain. Tapi you kena pastikan kos tu mesti ada satu tahap yang... Jadi bila dia kata ada satu tahap tu, bermakna di situ ada position position atau peranan yang kita terpaksa gabungkan, ada position yang kita terpaksa tutup. Bukannya staff tu tak buat kerja. Bukannya dia tidak dia tidak melakukan prestasi yang baik. Okey. Tapi bila position tu tak ada, maka akhir 2020 tu kita terpaksa mengurangkan staff sepenuh masa lah. Jadi itu antara impact dia. Lagi satu nak cerita ni sebab kadang-kadang mungkin orang tidak nampak, orang kata semua sukarelawan, betul. Tetapi bila time menguruskan, contohnya macam kita nak beli makanan-makanan ni kan, kotak tu kita nak print, lepas tu siapa yang nak hantar, orang mana yang nak kita tolong dan sebagainya. Itu perlukan satu pengurusan sepenuh masa. Kan, untuk pantau, untuk lihat, sebab nak pastikan sumbangan tuan-tuan dan puan ni sampai kepada orang yang sepatutnya. Ya. Jadi dalam hal ini kita itulah menjadi cabaran juga, sebab kita kata kami ni dalam NGO ni kita merupakan rantaian yang terakhir di bawah. Kita mengharapkan sumbangan ataupun kalau di tahap hiliran, kalau dekat huluan itu, upstream itu, orang yang nak ni pun tak ada zakat ataupun bisnes dia tak berjalan ataupun dia sendiri tak ada pendapatan, macam mana dia nak bantu kita untuk bantu orang lain? Adil tak kalau saya kata bahawa daripada jumlah orang yang menerima bantuan sebelum ini, jumlah itu juga terpaksa dikurangkan. Daripada jumlah orang yang mendapat portion bantuan, jumlah itu dapat dikecilkan. Sebab saya tak tahu ni apa yang berlaku pada NGO sekarang, sama ada kalau dulu mereka bantu 100 keluarga, sekarang dah jadi 40. Kalau dulu mereka dapat bantu dengan jumlah amount yang terpaksa dipotong, kesan daripada merosotnya pendapatan dan sumbangan orang dan juga NGO kepada sumbangan pendapatan, merosotnya sumbangan pendapatan. Apa impak dia? Secara logiknya macam tu. Sebab bila kita kurang mendapat sumbangan, orang yang kita nak tolong tu terpaksa dikurangkan. Sebab tu saya cakap dengan tim saya, kalau sebab Islamic Relief Malaysia ni kita tolong yang dalam negara dan juga yang di luar negara. Kita tak pernah lupakan rakyat Malaysia dan juga yang bukan warga negara dalam negara kita ni untuk kita bantu. Sasaran kita setiap tahun 30,000 orang. Maknanya sekurang-kurangnya masa Ramadan ni 30,000 orang. Tapi saya beritahu dengan tim saya kata untuk berlaku adil lah, sebab kita pun tak tahu, ini pun macam pasaran saham ke apa, kita tak tahu macam mana keadaan penderma-penderma kita ni kan, mampu ke tidak, cara pemikiran mereka, the behavior mereka tu kan. So kita kata tak apalah, kalau macam you rasa you nak kurangkan daripada 30,000 tahun 2021 ini kepada 10,000 orang, saya boleh terima. Saya boleh faham, sebab kita tak tahu berapa banyak duit yang ataupun sumbangan yang akan masuk. Kan? Tetapi itulah Allah Ta'ala Maha Kaya. Kadang-kadang kalau kita sebagai manusia ni semua nak fikir pasal ikut logik kita, sebenarnya banyak lagi kita tidak tahu. Faham. Ya. Banyak pula sumbangan-sumbangan yang datang sekarang ni dalam bentuk in kind ataupun yang bukan dalam bentuk keuangan. Dia datang dalam bentuk beras, dalam bentuk minyak, dalam bentuk ada penyumbang-penyumbang, syarikat-syarikat dia bagi dalam bentuk itu. Ya. Ni tiba-tiba nak bagi kurma, yang nak bagi face mask lah, kan? So saya kata kita terimalah. Sebab bagi kita ni sebagaikan jembatan. Jembatan antara yang boleh memberi dengan yang nak menerima. So kita terus menjadi jembatan itu. Carilah apa sahaja cara, dan tiba-tiba dalam sejak 2-3 minggu, sebulan 2 ni, banyak pula yang datang dalam bentuk tu, bukan dalam bentuk kewangan. Ada syarikat-syarikat dia kata dia boleh bagi produk dia. Kita minta dalam 10 botol, contohnya hari tu ada program fresh for them, saja nak bagi kepada kita punya ikon dan juga kepada staf kita, sebab lama dah tak turun padang, sebab ikut SOP kan. Mereka sangat rindu, sebab itu adalah kerja kita. Tolong jumpa orang apa semua kan, pergi ziarah sebagainya. Mereka sangat merindui benda itu. So my team pun adalah kontak sana sini, dan salah satu daripada itu ialah, saya tak sebut nama syarikat tu, tapi dia memang buat sambal. Kita kata kita nak ziarah 10 keluarga aja. Jadi mungkin agaknya kau dapat satu keluarga satu botol pun cukup lah. Dia datang, dia bagi 10 kali ganda daripada. Patutnya 10 botol dapat 100 botol. In kind ya. In kind. Tuan-tuan dan puan, share je terus untuk kita bincang, sebab saya ambil perkara yang menjadi concern. Saya rasa kata selama saya
hidup pun, inilah yang saya lihat period yang paling mencabar. Saya berada ketika ekonomi Malaysia merosot pada tahun 1987. Saya ada waktu period Malaysia mengalami kegawatan mata wang Asia 1998. Saya melihat keperlahanan ekonomi yang berlaku pada tahun 2015. Tapi saya rasa tadi selama saya hidupnya, inilah cabaran yang paling besar yang saya pernah lihat. Betul lah. Kesan orang kata apa, tak payah cerita pasal ekonomi, kita cerita nasi dalam pinggan. Itu pun sampai ke tahap itu yang boleh dibincangkan saja. Saya tanya dengan Tuan Haji lagi satu tentang projek asas, yang projek kita nak buat pack makanan Ramadan ni. Apa plan dia Tuan Haji untuk yang malam ni kita akan bercakap mengenai pack Ramadan. Khusus untuk bulan Ramadan. Jadi Tuan Haji Zairul akan cerita dekat saya apa pack ni, siapa akan terima, di mana, berapa lama dah buat, dan apa yang saudara-saudara boleh menyumbang untuk menghidupkan kempen Ramadan bagi pack Ramadan ni. Ya. Tahun ni kita panggil Rezeki Ramadan. Okey, Rezeki Ramadan. RR, Rezeki Ramadan. Okey. Senang cerita ni lah yang dekat depan ni. Kita kalau ikut secara global, sebab Islamic Relief 45 buah negara kan. Sasaran kita pada tahun ini ialah untuk 32 buah negara. Untuk membantu di 32 buah negara. Di lebih daripada 5 benua, masuk di dalam Malaysia juga. Ialah untuk mendapat lebih kurang, mungkin nombor dia besar lah, tapi jangan takutlah. 50 juta ringgit. Tapi itu daripada 50 juta ringgit tu daripada Islamic Relief seluruh dunia, yang membuat. Okey. Yang cuba menyediakan pack makanan ini. Dan kita cuba sasaran untuk membantu lebih kurang 220 ribu orang. Asnaf dan juga miskin. Di 32 buah negara ini. Untuk memberikan pack makanan. Apa ada dalam pack makanan ni? Kalau di Malaysia, inilah semua ni. Bukanlah kata saya nak promote Botik ke Biko ke. Tapi ini, kalau macam saudara-saudari tengok, inilah dia. Kalau kita cuba bayangkan dalam keadaan kos kehidupan yang ada pada hari ini, RM200, saya rasa tak dapat banyak ni. Tapi ini, saudara-saudari, RM200 untuk keluarga yang mempunyai saiz 5 orang, untuk mereka sahur dan berbuka sebulan. Sebulan. Jadi pandai-pandailah, ada beras, bagi biskut, bagi coklat malt, bihunnya, tepungnya. Dan mungkin bagi kita tak ada apa kot. Bagi kita apalah RM200 sekali pergi KFC ke apa habis. Tapi bagi yang memerlukan, kecil bagi kita, bagi mereka sangat besar. Ya, 1 bulan ni untuk berbuka sebulan setengah. Jadi maksudnya apa yang ada, kita akan masukkan, tak maaf saya angkatlah kotak ni sikit. So kalau Islamic Relief Malaysia, kita gunakan kotak ni daripada sejak dah 10 tahun dah. Cuma kita design, kita tukar. Okey, kenapa kita kena letak logo? Kenapa letak ni? Sebab dalam SOP kita bertanggungjawab. Maknanya ni bukan saja seronok-seronok kita nak kata orang tu popular, nak apa tu, tidak. Yang tu kosong, ini ada print. Sebab tu kita letakkan website kita, nombor telefon dan sebagainya, dan juga kita punya social media. Sebab apa-apa berlaku di sini, kami bertanggungjawab. Ya, okey, faham. Maknanya mereka kena telefon dan juga confirm, kata ini rosak lah, pecah lah, ataupun ini dah expire lah dan sebagainya. Sebab prinsip kita untuk tolong orang, tak kira bangsa apa pun, kita kena memberikan halalan tayyiban yang terbaik. Sebab mereka ada maruah. Dan orang yang susah ni, mereka tak pilih untuk susah. Faham. Mereka tidak memilih untuk susah. Betul. Berapa ramai yang saya jumpa dalam dan luar negara kan, dia kata, "Cik, maaf lah cik, sebab saya ni dulu hidup okey semua. Malu tau nak minta." Kami kata tak apa, tugas kami pun memang nak mencari, kan orang kata jejak kasih ke apa kan. Jangan risau dengan kami, silalah kan beritahu. Itulah yang kita buat dalam penilaian kita. Mereka tak memilih untuk susah, melainkan yang betul-betul memang yang malas tu, saya tak tahulah. Mereka tidak memilih, tapi oleh kerana adalah mungkin tragedi ke apa, maka berlakulah macam tu. Jadi itu. Jadi maknanya antaranya bila kita letak logo ini, maknanya Islamic Relief seluruh dunia mengambil tanggungjawab supaya apa saja yang diberi kepada penerima manfaat atau asnaf itu di bulan Ramadan ini adalah yang terbaik. Dan boleh mereka mendapatkan. Itu saya ringkas. Tuan-tuan, Mahfuz dah naikkan nombor telefon, share je untuk mencapai apa. Tuan-tuan begini ya tuan-tuan. Janganlah share banyak bila saya hanya keluar story sensasi tuan-tuan. Biasakan juga bila kita dapat benda-benda amal, benda-benda yang kita nak bawa fikir, kita nak bawa syiar, tuan-tuan share. Sebab saya tahu selalu bila benda-benda yang sensasi,
tuan-tuan sangat aktif share, tapi disiplinkan diri kita bahawa kita share je bila kita nak bercakap benda-benda yang boleh memberikan sedikit fikiran baik lah, kata orang terpadam satu titik hitam dalam hati, terpadam satu titik sedikit demi sedikit lah. Jadi share sebab saya perlukan anda semua untuk mendengar syiar ni, kerana ini bagi kami Garasi bahawa kempen telah bermula sekarang dari masa ke semasa untuk mengingatkan tuan-tuan mengenai kedatangan Ramadan. Supaya pada tahun ini kita tidak dikalahkan dalam semangat putus asa, kecewa kerana COVID-19 untuk meraihkan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah. Dan selain daripada meraihkan Ramadan itu dengan semangat kita untuk beribadah, ada lagi satu semangat yang kita kena raihkan dengan Ramadan, iaitu mengingati saudara-saudara seagama kita yang berada dalam keadaan susah. Terutama apabila ini adalah musim Ramadan yang kedua COVID-19. Yang dulu tu boleh tahan lagi sebab dia kita panggil varian yang pertama. Ini adalah yang kedua ketika 12 bulan orang putus duit, putus apa tadi. Saya nak tanya dengan Tuan Haji, sebagai contoh saya tanya dengan Tuan Haji. Dalam kes Ramadan kita ada pengalaman yang berbeza. Tuan Haji ada rasa sampai tahap mana keluarga yang Tuan Haji pernah nampak dan pernah jumpa yang dia punya daif pada bulan Ramadan? Tentu banyaklah. Tapi ada mungkin ada satu dua. Nanti saya akan share pula saya punya satu story. Tuan Haji punya story yang Tuan Haji rasa di dalam atau di luar negara yang Tuan Haji pergi dan Tuan Haji kata terkejut. Allah Akbar. Ini kita orang selalu kata ni dalam Malaysia ke macam ni? Macam itulah. Maksudnya ini dalam Malaysia masih ada ke? Gitu. Okay. Maknanya masih ada. Saya teringat tahun sebelum saya ke Somalia. Kali pertama sebelum saya ke Somalia, saya ikut NGO Hikmah, kita punya rakan pelaksana di Sarawak. Serta dengan chairman dia pun turun sekali, Tan Sri Abdul Aziz. Mereka biasa buat apa yang mereka panggil sebagai kembara ataupun safari Ramadan. Daripada belah mana? Belah Kuching, belah Bau semua tu naik ke atas sampai ke bawah, sampai ke utara Sarawak, sampai nak masuk ke Sabah. Okey. Tu mengambil masa dalam 2 minggu. Saya hanya berkesempatan mengikut masa tu bermula dari Kuching dan berakhir di Miri. Okay. Tapi dalam perjalanan tu ialah kita naik bot, naik sampan, kan? Tahu Sarawak punya ikut Mekah semua, Mulu semua. Luar biasa, luar biasa. Yang itu satu bab. Tapi dalam masa yang sama kita berjumpa dengan keluarga yang begitulah. Dia bila kita kata kais pagi makan pagi, dia punya kais pagi itu tak tahu makan bila. Sebab dia kata kadang-kadang ialah banjir, kadang-kadang hujan, kadang-kadang ni, jadi memang sukarlah untuk mendapatkan makanan. So bila kita datang dan tambah pula dia kata wah jauh ni dari Semenanjung datang macam tu kan. Mereka sangat terharu lah. Ya. Jadi ini belum lagi menceritakan yang keluarga yang memang duduk dalam keadaan keluarga dan juga rumah yang sangat daif lah. Saya tak sebut secara spesifik di mana. So bila saya reflect balik pada apa yang saya lalui mungkin di Afghanistan 2001. Kemudian saya tengok di semasa di Jordan tu dengan pelarian Syria. Bezanya di sini ialah mungkin kita dalam keadaan negara yang stabil, tetapi masih lagi ada mungkin mereka yang sangat mencabar kehidupan mereka tu atas apa saja sebab. Berbanding dengan yang di luar negara tu ialah mereka terkesan kerana konflik lah. Sama ada dia man-made disaster ataupun natural disaster. Okay. So selalu saya akan reflect, termasuk juga perempuan yang makan ranting kayu tu kan, yang tu di Afghanistan. Termasuk juga maknanya satu keluarga yang mempunyai ibu dan juga suami dia. Ibu dan juga ayah. 3 orang anak lelaki semua, berumur 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Lari daripada Syria sudah pun saya rasa tahun kedua 2000 konflik berlaku 2011 kan. Saya berada pada Ramadan pertama di luar negara tu, pengalaman saya 2014 ataupun 2015 di kawasan yang bernama Irbid. Irbid lah. Jadi masa tu kita tengah driving. Kita driving sebenarnya adalah kita nak pergi tengok satu perkampungan lain, Muraib Sarha di Mafraq di utara dan sebagainya. Dalam perjalanan itu seperti biasa kan, kawasan negara Arab ni dia macam padang pasir. Kemudian menarik perhatian kami sebab ada satu kemah. Biasa kita kemah ni macam kemah untuk askar ke ataupun apa. So kami kata, jom kita singgah sekejap. Ajak staff Islamic Relief Jordan untuk singgah. Jadi alangkah terkejutnya, rupanya dia kata kemah ni sebenarnya adalah parking untuk
4-wheel drive kepada pengembala kambing. So ada kambing dia ada banyak. Tapi dia sangat berbesar hati untuk dia keluarkan dia punya kereta daripada kemah itu dan memberikan tempat itu sebagai tempat perlindungan untuk keluarga ini tadi. Jadi keluarga itu duduk di situ. Itu satu Ramadan. Jadi kami bila jumpa, bila tengok dia tunjukkan sokol dapur dia, tunjukkan apa yang ada untuk dia makan, kita pun nak tanya, alamak. Tak sanggup nak tanya puasa ataupun tidak. Tapi dia masih lagi boleh senyum. Masih lagi boleh duduk, boleh ni kan. Dan kemudian itu menjadi satu, kata orang tu, ekspedisi kita pada hari itu. Kita pun bertanya apa yang anak dia dah lama tak makan, apa yang anak dia nak, apa yang ibu dia nak. So antaranya KFC lah. Ada KFC dan juga adalah benda-benda makan Arab. So akhirnya kita buat surprise. Petang tu sebelum buka tu kita bawa dan kita datang. Dan masa tu nampak anak tu makan macam ni. Sampai ayah dia pun kata, ayah dia tak kata apalah menangis. Tak tahu bila kali terakhir dia dapat makan macam. Sebab bagi mereka yang kita tolong ni, mungkin tidak di Malaysia, tapi kalau di luar negara tu ialah orang yang tidak tahu bila nak berbuka dan bila nak berpuasa. Bagi mereka luar Ramadan, dalam Ramadan kadang-kadang sama je. Tuan-tuan nak dengar itu tahap. Sebenarnya saya kata jangan diletihkan oleh mendengar perkabaran tentang kedaifan orang lain. Itu salah satu daripada cabaran adalah bagaimana kita sentiasa nak adakan stamina bagi diri kita supaya kita sentiasa ada ruang hati. Kita ada ruang telinga untuk mendengar kisah-kisah penderitaan manusia. Bukan kerana apa tuan-tuan? Satu, itulah peluang untuk kita mengangkat syukur kerana Allah tidak menguji kita sampai tahap tu. Dan yang kedua, pada waktu itulah akan menguji kita untuk melihat sejauh mana kita ada ruang yang apa kita sebut sebagai memikirkan tentang saudara kita yang lain lah Tuan Haji. Kena juga lah. Tidak susah kalau kita tak ada session dan kita tak buat benda-benda macam ni Tuan Haji. Lengkapnya kitaran hidup tentang dunia dan akhirat. Ini bukanlah tentang kehidupan profesional semata-mata IRM, tapi dia sebenarnya tentang kehidupan dunia dan akhirat, cuma diuruskan secara profesional. Itu keduniaan kita jalan dalam hidup atas dunia, melakukan kebaikan, kita berjalan atas hidup atas dunia untuk melengkapkan apa yang Nabi sebut. Sampaikanlah salam, berilah makan kepada orang yang lapar, panjangkan silaturahim. Itu yang kita buat. Dan saya selalu nak ingatkan saudara kata jangan lagi bercakap tentang soal sempadan. Macam saya kata, orang selalu ungkit dengan mengatakan kenapa perlu bagi pada orang luar, Saya selalu bagi tahu pada saudara, kita mendapat Islam dengan berhutang kepada banyak bangsa yang lain. Walaupun sama Islam, kita tak boleh nafikan kita berhutang Islam ni kerana kemahuan orang-orang Arab, kerana kemahuan orang-orang Yaman, kerana kemahuan orang-orang daripada Goa, kerana kemahuan orang-orang daripada Malbari yang datang belayar dan bawa Islam. Itu hutang yang kita terima lebih kurang 1,000 tahun yang dulu. Dan mereka ini pula berhutang pula kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Maka itu ujung tahun, bila sampai ujung zaman ini, ialah kita saling membayar hutang dengan membantu sesama umat. Jadi kadang-kadang orang akan salah faham, dia akan menganggap kata di dalam kubur akan ditanya tentang bangsa kamu. Tak ada. Itu saya satu pesan Tuan Guru ni Aziz yang saya pegang. Takkan ditanya tentang bangsa kamu, tapi akan ditanya tentang saudara agama kamu. Saya ingatkan tuan-tuan untuk turut bantu. Saya ada kisah, saya share, macam saya bagi tahu kata, saya sampai di satu bandar nama Cabrebeya di sempadan Somaliland, Ethiopia. 9 juta penduduk, 2 juta pelarian. 6 juta orang tidak punya rumah dan hidup di atas tanah lapang. 2 juta anak-anak yang didaftarkan tu, kalau kata United Nations, UNICEF adalah yang tak tahu siapa ibu bapa ni. Berarti kemiskinan, kelaparan akan menyebabkan orang timbul jadi kekufuran, iaitu kefakiran akan menyebabkan kekufuran maksiat dan semua. Dan saya sampai Tuan Haji, tempat tu tak ada istilah bulan puasa dan saya tak boleh tarawih kerana tak ada masjid. Ada 9 juta orang di sempadan tu dengan pelarian Somalia apa semua, tak ada tarawih, tak ada masjid. Allah tarik nikmat tu. Apa yang kita nak buat tuan-tuan bukanlah menghukum mereka, tetapi nak mengembalikan benda ni supaya setiap tempat boleh berkongsi nikmat dan Ramadan tu ada. Bila tak ada makanan tuan-tuan, makalah orang ada arti berpuasa kerana ada benda nak berbuka. Bila makanan sampai tuan-tuan, orang hantar rombongan makanan, tempat-tempat orang miskin ni mula terasa bahawa telah datang Ramadan di mana kami diberi makan. Cukup dia boleh makan sahur, barulah dia boleh berpuasa dan berbuka. Ada semangat bersahur dan ada semangat berbuka Tuan Haji, barulah dia teringat bahawa adanya semayang tarawih pada waktu malam. Ini tuan-tuan, beg makanan yang saudara hantar bukan itu saja. Dia bukan tentang makan dan minum, tetapi menghantar keberkatan Ramadan kepada orang lain. Walaupun secara fizikalnya dia nampak je benda ni. Tetapi apabila bantuan tu sampai, saya pergi ke Ethiopia tuan-tuan, di Addis Ababa orang tak berpuasa, makanan tak ada.
Ya. Saya sampai di Kabar Bayar lagi-lagi kita nak marah apa nak, dia pun tak tahu kalau puasa tu sahurnya apa, makannya apa, sebab tahap kemiskinan yang sangat teruk. Sebab tu bila saya berjalan di luar tuan-tuan, saya sangat menolak pandangan-pandangan sempit yang mengatakan bagi makan orang kita lah, kenapa fikir orang lain. Dan kemudian saya didatangkan pula oleh seorang sahabat yang mengajar saya waktu dalam tabligh dulu. Dia kata kalau bukan kerana mahunya orang Arab ni merantau, mahunya orang Yaman ni belayar, mahunya orang-orang Islam daripada Gua Madras, daripada Malbar ni berjalan, tak mungkin kita pun mendapat agama Allah. Ini kena kitara ni kena hidup sampai akhir zaman tu, sampai datang kiamat, bahawa orang Islam itu bergerak dan bersaudara walaupun dipisah oleh hal-hal sempadan ataupun jauh dekat mereka berada. Jadi buang tafsiran tu. Malam ni kita dah naik nombor akaun ke Mahfuz? Untuk anda menderma, sebab kita tak jual pack ni, kerana pack ni anda derma je, sebab satu pack bernilai 200 dan 300. Kita tahu kata sebahagian daripada saudara mungkin ingin menderma dengan jumlah yang saudara mampu. Derma je. Kalau saudara bagi RM5, mungkin nilainya boleh beli roti ni. Roti ni nanti saya penting ni, Tuan Haji boleh cerita pula apa makna roti. Kalau tuan-tuan bagi RM3-4 dia mungkin cukup untuk membeli kurma ayam punya tin ni. Saudara bagi RM2 mungkin cukup kot kicap jalin ni untuk dipakai. Itu derma je tuan-tuan. Yang penting adalah mulakan sedikit demi sedikit. Sebab saya kata kalau derma ni menjadi hanya tanggungjawab orang kaya, semua orang akan menganggap diri dia miskin. Sampai bab derma je Haji, semua orang kata aku pun miskin. Maka tak adalah perkataan derma tu diwujud. Sebab derma bersedekah ni tuan-tuan bukan kerja orang kaya. Dia adalah kerja semua orang itu memberi sebahagian yang kamu ada. Tak mesti kita kaya. Saya nak tanya, untuk projek tempatan tu tadi, sasarannya adalah di mana tahun ni? Sebenarnya macam ni. Islamic Relief Malaysia, kita berhentikan diri tau. Sebab tadi Haji Nal kata, tanya kan pasal macam mana penderma makin kurang dan sebagainya. Penderma makin kurang. Orang yang naik ditolong makin ramai. Jadi kami cabar diri kami. Kalau nak kata ini macam bunuh diri secara positif ke macam tu lah. Kita sasarkan 2.4 juta ringgit yang kita nak dapatkan. Di Malaysia? Kita nak dapatkan 2.4 juta ringgit tu untuk 12,000 pack ni. 6,000 dalam negara. 6,000 untuk tolong 6,000 keluarga dalam negara. 6,000 lagi untuk luar negara. Jadi yang RM300 tu, RM300 tu adalah untuk pack luar negara. Sebab di luar negara makanan dia lebih mahal. Dan dia tak semestinya macam ni. Dia ikutlah kalau negara Arab tu ada cara makanan dia, roti dia, pasta dia apa, dia lebih ke situ lah. Dan beras dia kurang lah. Kan? Jadi macam tu. So tapi walau bagaimanapun kita faham. Kita kata yang pentingnya bukan banyak, bukan sikit, yang pentingnya ikhlas. Sebab itulah kalau tak boleh 200, tak boleh 300, RM5 pun tak apa. Minggu ni RM5, minggu depan RM5, kan? Yang pentingnya macam Mufti Meng mengatakan, that you start your Ramadan now, at least dengan intention, dengan kita punya semangat, dengan kita punya ni, bagi dulu, bukannya tunggu masa Ramadan baru kita nak bagi. Sekiranya kita tak sampai bulan Ramadan itu, insya-Allah amalan kita tetap diterima, insya-Allah. Sebab kita dah niat dan dia sampai. Jadi impak dia sangat besar ni. Sebab ialah 2.4 juta ringgit, setakat ni baru ada 150,000 lah kalau dari segi nombor. Dia mungkin perlahan sikit. Sebab mungkin budaya orang kita ni dia suka last minute. Saya mencadangkan tahun ni jangan tunggu last minute lah. Sebab kami satunya pack-pack macam ni bukan boleh bawa ikut jalan raya ke apa. Kami terpaksa melalui zon perang. Kita terpaksa masuk ke kampung-kampung yang tak ada rupa kampung. Kami terpaksa masuk kepada kawasan yang kena bencana banjir, yang kena taufan, yang kena tsunami, terutama sekali yang kena konflik perang. Macam di Syria. Itu semua perlu dirancang setahun yang lalu. So kalau duit ni sampai awal, boleh beli awal, boleh hantar awal. Tuan-tuan dah tengok nombor tu, tuan-tuan catat atau print screen je, atau snapshot je untuk tuan-tuan menderma. Sebab pack ni memang dikoskan begitu, kerana bukanlah nak suruh tuan-tuan derma 200 untuk satu keluarga, kerana pack ini adalah nilai sebulan untuk satu keluarga domestik, dan 300 adalah untuk satu keluarga di luar negara. Jadi tuan-tuan boleh derma berapa je ada, kerana mereka memerlukan 2.4 juta untuk menyediakan 12,000 pack daripada Malaysia, dengan 6,000 dibekalkan kepada rakyat tempatan dan 6,000 lagi pada saudara mara Islam kita yang berada di zon krisis. Ini sama ada kebuluran atau perang saudara, tuan-tuan pun bukan aneh untuk tuan-tuan tahu. Banyak kan. Sebab saya dengar Afghan disenaraikan, Yaman disenaraikan. Kami di dalam semua hotspot, hotspot zon-zon panas dalam dunia.
Ya, Yemennya, Syrianya, Palestinnya, Afghanistannya. Yalah, macam saya sebut sebelum ni, kita ni bukan orang yang jual produk, kita tak ada produk nak jual pun. Tapi yang kita ada ialah produk untuk saham akhirat lah. Kan bijak sini, bijak sana kan. Kita selalu minta doa kan, nak syurga Allah Ta'ala kan. Tapi kadang-kadang masa yang kita bagi tu lebih-lebih je kan. Duit yang ada tu lebih-lebih pun nak bagi kan. Tapi kita nak yang kekal. Tapi investment kita, ataupun apa kita panggil? Investment apa bahasa Melayu? Saham akhirat kita. Saham kita tu sikit. Tapi kita nak minta banyak. Macam mana kan? Tapi sebenarnya saya ingat Ustaz Fahrul Joy ke siapa sebelum ni yang beritahu, dia kata sebenarnya fasa kita yang 40 tahun, 20 tahun, 30 tahun hidup atas dunia ni lah sebenarnya sangat penting. So walaupun apa ni singkat, sebab ingat ni satu hari akhirat macam 1000 tahun kat sini ya. Betul. Kita tak sampai nak hidup 1000 tahun ni. Kan? Jadi kadang-kadang kalau fikir secara matematik tu boleh logik ke aku ni dah lah sembahyang tak berapa nak ni, dah lah puasa pun duk tinggal, dah lah baca Quran pun tak bila-bila kan. Tapi aku nak syurga Allah Ta'ala kan. Jadi kadang-kadang masa ni lah yang sambil-sambil kita buat benda lain itu, masa ni lah kita nak tanam saham akhirat yang terbaik, dan antaranya ialah melalui sedekah. Saya lagi satu cerita tentang sedekah ni, kita dengar daripada ustaz-ustaz daripada ni, bila bersedekah, kesihatan kita sikit sebanyak alhamdulillah terjaga. Bila kita sedekah, kita rasa ialah macam hilanglah beberapa titik hitam. Nak kata suci itu tidaklah, banyak dosa kan. Bila sedekah tu kita rasa ketenangan tu alhamdulillah. Bila sedekah tu kita rasa alhamdulillah cukup, walaupun gaji tak sebanyak mana, tapi keberkatan. Saya cuba formula ni. Alhamdulillah sehari 2 ni boleh. Alhamdulillah. Dah tahun depan umur pun dah 6 series kalau Allah Ta'ala bagi. Amin. Bolehlah sikit-sikit. Alhamdulillah. Jadi itu saranan dan cadangan saya lah. Kadang-kadang kita rasa dapat gaji ataupun dapat bonus, dapat apa 5-6 digit, bukan 4 digit, 5-6 digit. Tapi orang yang 4 digit gaji tu, kita tengok dia okey je, dia tak bergaduh sama isteri ke apa kan. Okey je, sempat dia kalau dia nak minum kopi, nak sempat dia kan. Kita yang duk mengejar pagi petang siang malam ni, bukan kata tak boleh. Saya nak sebut di sini satu benda, bahawa antara 10 sahabat yang dijanjikan syurga tu, 3 ataupun 4 daripada mereka adalah millionaire. Ingat ni, bukan kata orang Islam tu tidak kaya. Kaya. Tapi bila Nabi SAW mengatakan kena berhijrah waktu ini, maka tengok apa Abdul Rahman Auf buat. Tinggal semua. Apa Sayyidina Abu Bakar buat? Tinggal semua melainkan Allah dan Rasul. Dan mereka pergi. Tapi bila sampai di Madinah tu, alhamdulillah Allah bagi lagi dalam keadaan yang makmur. Tapi maksudnya terus cari kekayaan. Betul. Tapi pastikan kompas kita tu terabas. Ya. Tu tuan-tuan, ada soalan tak dia orang tanya kalau dia orang tak begitu jelas tentang projek PAC ni, Nita? Saya bagi tahu je, kita dah share tu Facebook ARM untuk saudara lebih tahu aktiviti Islamic Relief Malaysia. Pergi je ke situ, ke Facebook mereka. Yang kedua adalah nombor akaun tu snapshot dan simpan. Kerana saudara mungkin tak bersedia hari ini daripada hari-hari yang lain. Kalau saudara rasa macam mampu RM5, RM10, buat waktu mampu nak terkumpul 100-200, mungkin tuan-tuan rasa agak banyak. Dia buat sikit-sikit. Kurang-kurangnya saudara akan ingat bila sampai Ramadan tu genap dah 200 dan satu keluarga telah menerima pack untuk sebulan. Sebab pack ni memang dirancang. Tuan-tuan saudara tengok ni memang tak masuk akal. Tapi bagi orang miskin akan masuk akal untuk dia menyimpan dan berjimat sebulan. Sebab saya dah tengok dah macam mana orang makan secekak gandum. Secekak je gandum dia ambil dan giling, masak makan. Itu biasa tu saya dah tengok di kem-kem pelarian Somalia di Ethiopia. Cukup tuan-tuan, segenggam je. Dia giling dan cukup untuk makan keluarga 5-6 orang. Jadi jangan risau tentang saudara rasa apakah beras tepung ni akan cukup. Okey, saya minta saudara share sebab kita nakkan syiar ni sampai je sementara ada video dia kami akan post besar-besaran besok. Bagi membolehkan akses orang yang tak menonton live dapat menontonnya secara afterlife, dan kemudian mereka akan nampak nombor akaun yang Mahfuz letak sebab kami nak sekurang-kurangnya impak ni tuan-tuan, kalau kita nak ukur tak boleh lah, tapi saya harap dengan malam ni punya kempen dapat raih 10,000 untuk mengisi tabung ni, kerana kita akan jalan masa ke semasa lagi bersama dengan IRM ni, kerana
saya faham tentang apa yang dilakukan oleh RM, dan saya memang sentiasa menyokong kerana ini adalah organisasi yang tersusun, mereka punya akaun yang rigid dan solid tentang umat Islam di seluruh dunia. Saya nak tanya lagi Tuan Haji, Sangat rigid. sangat ramai saja. Ya. Ramai dan juga sistem tu kena betul-betul ni lah sebab banyak sangat penipuan dan sebagainya. Ya, betul. Saya tanya dengan Tuan Haji lagi satu, yang tahun ni fokus saya nak tanya Tuan Haji boleh bagi tahu kata 6,000 keluarga yang dah disasar berada dalam demografi. Oh, kalau di dalam negara? Ya, di dalam negara. Di dalam negara kita cuba untuk sebenarnya seluruh negara lah seperti biasa. Tetapi maknanya dalam seluruh negara ni di lokasi-lokasi ataupun kampung-kampung yang terpilih. Of course dari segi penerima tu ialah fakir, miskin, ibu tunggal, termasuk juga pelarian, OKU dan sebagainya kan. Jadi itu memang setiap tahun standard kita macam tu. Apatah lagi di dalam penilaian yang kita buat ni, of course kita akan bertemu dengan katakan wakil-wakil surau dan masjid setempat dan kita akan buat penilaian. Sudah pun kita buat penilaian, sudah pun kita kenal pasti sebenarnya. Jadi persoalannya sekarang ni ialah edaran itu. Apa yang berlaku kalau dalam negara, biasanya kita akan melakukan edaran itu seminggu sebelum Ramadan. Sebab yang kita nak, hari puasa hari pertama tu dia dah tahu dah ada benda untuk berbuka. Saya bagi satu contoh lah. Kadang-kadang of course lah saya tak reti lah nak buat cucuk kan. Saya makan saya tahu. Ya. Kenapa 3 bungkus ni tepung ni? Tepung tu bagi yang pandai masak kan. Sekurang-kurangnya bagi mereka boleh, keluarga ni boleh selang-seli kan, sebab nak beli RM200 tu tidak mampu. Jadi kadang-kadang mereka cuba berjimat kan. Kalau di luar negara tu mereka dapat satu pack, walaupun itu adalah hak mereka, mereka berkongsi 3-4 keluarga lagi. Itu yang kita tahu di Mali, di Niger kan. Mereka itu di utara Afrika. Tapi kalau di Malaysia ni pun saya tengok alhamdulillah di kalangan asnaf ni, kadang-kadang saya kata sebenarnya siapa yang nak bagi inspirasi pada siapa ya? Kadang kami fikir balik kan. Sebab mereka dalam keadaan susah pun mereka cuba berkongsi sesama keluarga lain yang susah juga. So ini pun based on pengalaman tau. Setiap tahun sebab kalau di Islamic Relief Malaysia kita dah buat ni sejak tahun 2006 2007. Sebelum saya masuk Islamic Relief lagi. Maknanya program edaran pack makanan Ramadan. Tahun demi tahun kita akan buat, kata orang tu, review. Kita akan menilai balik, kita akan tengok balik apa yang paling sesuai, apa yang paling baik. Jadi sebenarnya antara yang ada di sini ni adalah hasil daripada feedback ataupun sumbangsaran yang diberikan oleh asnaf. Dia kata, Kak mungkin tak ni lah, ada tak agaknya tahun depan kalau ada rezeki lagi dapat itu, dapat ini kan. Kadang-kadang kita merasakan, ini sebahagian daripada proses jugalah ya. Dan kadang-kadang kita rasakan kita ni nak bagi apa yang kita nak bagi. Donor driven ataupun berpaksikan kepada penderma. Sedangkan apa yang diperlukan oleh orang yang ingin dibantu itu adalah benda lain. Beneficiary driven. Dia mesti berasaskan kepada ni. Jadi sebab itu feedback ataupun sumbangsaran daripada mereka itu penting. Jadi sebab itulah kenapa kali ni tidak sebungkus je. Kan, satu pack saja tepung gandum, kenapa 3? Sebab dia kata sekurang-kurangnya kalau beras ni kita boleh jimat sikit, kita boleh selang-selikan dengan buat cucuk. Buka puasa tu kita malam tu tak boleh lah nak ni ke apa, kita buat cucuk lah ataupun kuih lah apalah kan, tepung ni. Dan kemudian boleh share sikit-sikit tu, boleh ramai-ramai boleh makan. So mereka cuba untuk menjimatkan. Sebab mereka tidak tahu nanti ada ke tidak lagi pendapatan dan sebagainya. Itu satu bab jugalah. Itu antara pengamatan yang kita nampak lah, insya-Allah. Tuan-tuan nampak Tuan Haji tunjuk gandum ya. Tak pernah terlintas lah dalam hidup kita. Saya pun datang daripada keluarga miskin ya, tapi tak pernah lah terlintas dalam hidup kita. Kita kena fikir banyak ni untuk masak hari ni, banyak ni untuk masak hari ni. Tak pernah. Tak akan tuan-tuan. Tapi begitulah orang-orang yang menerima ni akan fikir. Hari ni masak banyak ni aja, sebab dia akan kira hari. Kemudian dia akan ikut dengan beras ni. Percatuan dia dibuat macam tu tuan-tuan. Saya rasa kata macam saya pernah tengok orang terima bantuan makanan. Orang tengok bantuan makanan di Coket tuan-tuan. Bagaimana semua budak perempuan yang pada waktu tu saya buat report tentang dia dan share di Malaysia Insight kerana saya takut pedofilia, kerana dia berusia 11 tahun dan terpaksa duduk di dataran CIMB tu untuk tunggu makanan. Dan dia cantik dan saya rasa macam-macam orang kan ada dekat Coket tu. Tapi bila kami datang, kami hantar satu bungkus makanannya. Seorang boleh ambil satu je.
Ya, ya. Jadi oleh kerana dia tak pandai, anak-anak orang miskin sentiasa hidup dalam ketakutan di depan makanan. Walaupun dia bukan semua orang miskin berebut. Kalau yang berebut tu tak miskin. Yang duduk dan melihat makanan adalah satu ketakutan. Itu saya tahu. Nak tahu siapa yang paling miskin dan paling lapar di kalangan mereka adalah mereka yang paling takut pada makanan. Sebab tu dia jadi takut pada makanan. Tuan-tuan, bila saya datang, kita bagi dia satu. Sebab masa tu saya manage dataran tu punya operasi. Tak ada apa nak buat bulan Ramadan tahun 2018. Jadi saya cerita saudara kata orang. Dan jadi budak perempuan ni tunggu dan dapat satu. Barulah kita tahu rupanya dia kena cari 12. Sebab mereka 6 beradik. Jadi dia kata nanti balik ni makan sekarang. Yang 6 nanti lagi makan untuk bersahur. Ini tuan-tuan kemiskinan yang saya kata pack makanan tu. Jadi dia kena tunggu berapa NGO masuk. Lepas dah kita dah kenal dah, kita dah tahu lah. Masa-masa cepat bagi dia pack ni, dia boleh balik. Supaya bapak dia yang bekerja security guard boleh ambil dia dan bawa balik dia ke Gombak lebih awal. Kerana agak merisaukan gadis 11 tahun, 12 tahun berada di coket. Belakang tu, belakang mati lah. Orang Haji type tu terdedah. Jadi itu yang Tuan Haji sebut. Jadi walaupun saudara nampak kata barang ni adalah barang yang biasanya saya ingat kalau dalam troli kan, saudara rasa tak penuh troli ni tak balik lagi ni. Walaupun saudara beli untuk seminggu. Ini ambil fikir kata betapa mewahnya kita tuan-tuan. Barang yang terlihat saya pun walaupun pernah lah asal keluarga miskin hampir terlupa bahawa ini adalah keperluan sebulan. Jika tanya saya akan bajet ini 3 hari ni. 3 hari. Masa nak pergi camping mancing ni. Inilah barang yang saya bawa. Kalau nak pergi camping memancing 3 hari 2 malam dekat laut. Tapi ini tuan-tuan, inilah sebulan yang orang miskin makan. 12,000 orang miskin dalam strata Malaysia, 6,000 keluarga, dan strata luar negara adalah 6,000 keluarga. Tuan Haji, saya nak tanya lagi satu dengan Tuan Haji. Oleh kerana ini tahun yang pertama kan. Dulu 30,000 berarti 15,000 domestik kan. Sekarang jatuh 6 lah. 6,000 lah. Kalau ikut isi rumah tu maksudnya akan kehilangan lebih kurang dalam 9,000 isi rumah tidak akan mendapat projek ni tahun ni. Apa perasaan IRF kerana bila jumlah tu berkurang? Dan Tuan Haji kenal pula tu setiap isi rumah yang menerima tu tahun ni dia akan menunggu dengan itu kalau macam di luar negara dan of course sama juga macam projek korban ke apa kan. Kalau turn mereka naik, kampung mereka naik, dapatlah. Yalah macam kita kata ibadah korban itu semua hidup mereka tak dapat makan daging, mereka mengharapkan nama mereka akan naik. Kalau naik dapatlah daging pada tahun itu. Kalau tidak setahun tak ada apa. Jadi sama juga macam Ramadan pun memang sebenarnya terlampau ramai yang perlu dibantu. Yalah bayangkanlah kan, saving life since 1984. Maksudnya sejak 1984 kita beroperasi di lebih daripada 45 buah negara ni. Kita hanya dapat membantu 130 juta orang. Dan 10 tahun kebelakangan ni krisis makin banyak tu. Yang tak settle yang tak ni. Dan pada hari ini lebih pada 700 juta orang tidur dalam keadaan lapar. Maknanya 120 juta yang kita tolong tu tak ada apa dibandingkan dengan makin ramai lagi yang terkesan ya. Jadi sama jugalah dalam hal ini. Sebenarnya minta maaf cakap, mungkin saya silap tadi, 6,000 pack ini ialah bila kita kata satu pack, satu kotak ini untuk satu keluarga yang mempunyai 5 orang ahli keluarga lah. Jadi ialah 6,000 kali 5 dapatlah sasaran 30,000 tu dapatlah. Dapat. Cuma maksudnya dia itulah sebab sasaran yang kita letak ni ialah 2.4 juta ringgit. Dan kita tidak tahu kita boleh capai ataupun tidak. Itu soalannya. Tengok ambil nombor yang Mahfuz ambil. Saya rayu tuan-tuan derma, walaupun dah ada jaminan malam ni akan ada 2 cek yang Tuan Haji akan terima. Pertama daripada Nuha Buku, kerana Nuha Buku meraih keuntungan daripada stream buku itu hari, dia akan menyumbangkan 1,500. Dan satu lagi daripada garasi, kami dah memang janji tu akan menyumbangkan daripada projek jeans kami yang pertama tu RM4,000. Tapi itu tak apalah, tuan-tuan ambil juga giliran tuan-tuan. Macam saya kata, RM2 adalah harga sebuku roti. Sebuku roti boleh menyebabkan perut seorang kanak-kanak terlepas dari kelaparan. Dan terlepas dari kelaparan akan memberikan dia 2 peluang. Satu untuk tidak mencuri dan satu untuk belajar. Kerana dengan perut yang kenyang dia boleh belajar, dan sekiranya ada niat untuk mencuri, sebuku roti akan boleh menghalangkan dia daripada mencuri. Betul. Itu harga RM2 duit sekarang. Kalau saudara dapat fikir bagaimana logik yang di luar daripada logik. Logik yang di luar daripada logik. Sebab tu saya beritahu pada saudara, ambil saya nombor tu, tak perlu saudara kelang kabut masukkan sekarang. Ambil masa tak apa, sebab kita tak ada lock malam ni. Kami cuma nak menyebarkannya aja. Dan saudara share
Kalau saudara tak boleh share malam ni, share saja nama akaun dan up saja di Facebook anda besok dengan fakta yang basic je. IRM sedang melaksanakan tabung gini-gini ada dekat yang poster saya letak. Ambil poster tu, share dan raikan orang lain supaya turut menyumbang. Supaya Tuan Haji dapat menghantar makanan ni kepada 6,000 pintu yang membabitkan 30,000 isi rumah. Dan juga 6,000 pintu di luar negara yang juga akan membabitkan 30,000 isi rumah yang akan mendapat manfaat daripada projek yang kita laksanakan malam ni. Tuan Haji, saya tanya lagi satu kan. Setakat dah 12 bulan ni kan. Tuan Haji dah pimpin lama dah 10 tahun kan. Tapi masih boleh tersenyum lah, masih boleh tersenyum. Masih boleh tersenyum. Allah. Tapi saya nak tanya lagi lah, apa perasaan orang yang pernah mendapat manfaat apabila dengan keadaan kemusyarakat sekarang mereka tak lagi dapat manfaat? Tuan boleh share je lah untuk penonton faham bahawa orang yang pernah lapar kini menjadi 2 kali lapar. Kerana lapar dulu kita bantu, tapi kali ini lapar dan mereka tak mendapat bantuan. Dan kemungkinan bila dengan ekonomi yang merosot ni. Satu, Tuan Haji mungkin lebih tahu calculation bagaimana kita nak berkongsi masa susah. Ini ujian yang sebenar ni, berkongsi di masa susah. Maka Tuan Haji sebagai orang yang lama buat projek amal boleh advice kepada kami ni dan juga penonton-penonton Garasi. Ya, satu sebab itulah kita kata rezeki Ramadan gandakan pahala. Sebab bila kita nak gandakan ni, kadang-kadang kalau waktu shopping, kalau masa ekonomi okey dulu, kita tunggu waktu sale dan sebagainya. Sebenarnya Ramadan ini sebenarnya adalah bulan yang Allah Ta'ala jadikan sebagai pesta untuk shopping juga. Tetapi shopping dengan erti kata gandakan ganjaran dan mudah-mudahan kita mendapat la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang naik nanti senarai nama. Allah Ta'ala panggil dalam golongan orang yang bertakwa kan. Itulah harapannya kan. Ya. Jadi dalam keadaan ni mungkin kita tak boleh nak fikir secara logik ni. Apa kita nak ialah doa daripada penerima ni. Tadi Haji Zainal sebutkan tentang 6,000 pintu, 6,000 keluarga, betul. Anggaplah kami ni sebagai jembatan saja. Ni semua jembatan saja. Kotak ni semua adalah jembatan saja. Logo ni adalah jembatan saja. Jembatan kasih sayang, jembatan untuk memberikan anak itu makan roti, jembatan untuk memberikan pendidikan, dan jembatan supaya amalan kita itu walaupun sedikit tapi ikhlas itu akan menjadikan asbab pakcik, makcik, kakak, abang di belakang sana tu mendoakan walaupun dia tak tahu nama. Kata ya Allah, the moment dia angkat tangan ya, bagi saya daripada tahun 2001 di Afghanistan sampailah ke Aceh, sampailah ke Bosnia, sampailah ke Pahang, sampailah ke Johor, sampailah ke Sri Lanka, the moment bila dia tadah tangan tu, sebenarnya yang itu kita nak. Itu kita nak sebab doa mereka tu terus tau, makbul tau. Dan tidak ada apa yang boleh menahan dan tidak ada apa yang boleh akhirnya menahan daripada Allah Ta'ala nak memberikan keampunan, keberkatan kepada kita. Tidak ada pangkat, tidak ada kuasa, tidak ada apa yang boleh menahan doa mereka. Itu sebenarnya yang kita ni kan. Saya teringat satu kes yang sampai sekarang saya teringat 2001 apabila kita ada kemah kita klinik kita di Spin Boldak Afghanistan. Ya, nak pergi sana tu satu hal sangat mencabar. Masa tu langsung tak ada pengalaman apa kan. Ambil cuti 2 minggu. Saya buat kerja gila lah kata. Itu antara kerja gila saya. Sampai bos saya pada masa tu dia kata, "Are you crazy? Gila ke you nak ambil cuti?" Saya kata, itulah agaknya tiba-tiba rasa nak cuba menyucikan jiwa. 2001. Rasa macam Allah, banyak silap ni kan. Kotlah nyawa aku pergi ke sehari dua ni kan. Tiba rasa macam tu. Kemudian ada tawaran untuk pergi. Saya pergi Temuduga tu dan lulus. Saya ikut Mesin Malaysia masa tu ya. Pergi. Dan pada masa tu antara cabaran, antara yang Allah tunjukkan pada kita ialah bila kita masuk je ke sempadan Afghanistan, jangan cerita Wiko, jangan cerita ni. Kami bawa gula-gula. Alah, gula-gula anak kita makan yang masa tu 10 sen 2, macam gotoran semuanya kan, berbotol-botol. Rupanya bila masuk je ke sempadan, itu sebenarnya yang dikejar oleh budak-budak ni. Sebab semua hidup mereka tak pernah tengok Gula-gula tu. Gula-gula. Sampaikan terpaksa sorok. Okey, satu. Yang keduanya, Allah Ta'ala tunjukkan kepada saya, masa tengah beratur, rupanya nak mendapat rawatan di klinik kami tu, rupanya di selatan Afghanistan, mereka lama tak hujan. Dan kemudian adalah seorang atuk lah mungkin. Sebab mereka ni sengsara kan hidup, dia nampak muka lebih tua daripada umur kan.
dia macam nyangkung je lah kan. Dan saya bukannya doktor, jadi sebagai orang sekarang yang bukan doktor ni, kita kena fikir dari segi psikososial lah kan. So saya hanya ambil air sedikit, air mineral water dalam tu, dan kemudian saya tak boleh nak bercakap bahasa Pushtu, tapi hanya dengan saya ulurkan, dia menangis. Dia tak minum pun, dia menangis. Tu saya panggil penterjemah, saya kata, kenapa Pak Cik ni menangis kan? Jadi dia memikirkan anak cucu saudara mara dia yang tak tahu di mana dan dia tinggal sebatang kara. Kan, dia tak nak minum pun benda tu kan. Dia tak nak minum pun hari tu sebab kesedihan yang ni kan. So kan benda tu, dan bila maknanya inilah orang-orang yang bila kita sampaikan benda ni, bila dia taruh tangan, bila air mata dia jatuh tu, it's bukan main-main tu, bukan dia takutnya. Jadi akhirnya saya pegang macam saya melalui penterjemah, saya kata, tak doakan kami supaya kami boleh bantu lagi orang Afghanistan dan yang sewaktu dengannya untuk. So ini adalah momen-momen yang luar biasa lah, sebab itulah saya katakan, kalau nak jadi sukarelawan ni kena suka dan rela. Kalau kita tak suka dan kita tak rela dan kita tak bersedia untuk melihat emosi macam ni, bersedia untuk memberikan semangat bagi mereka, dan agak sukar. Sebab dia kena datang daripada keikhlasan kita. Jadi akhirnya saya mengharapkan dengan pack makanan yang ada pada tahun ini, rebutlah peluang ini. Sebab kita tak tahu sampai ke tidak kita pada Ramadan ini. Dalam masa 2 bulan ni pun ramai kawan-kawan saya pun yang lebih muda pada saya pun tiba-tiba Allah Ta'ala panggil balik lah. Takut kita tak sempat nak ni kan. Carilah, tak boleh 200, bagilah yang mampu. Sebab itulah kita kata minimum mungkin RM5. Kalau tak mampu juga berapa yang boleh. Sebab kita tidak tahu. Itu nanti akan mungkin menjadi asbab pada orang yang kita tolong itu, insya-Allah, untuk mendoakan kita. Amin. Amin. Ya. Tuan-tuan keep dah simpan dah nombor tu. Niza ada share apa-apa ke? Dah kawan-kawan tanya apa ke? Tak ada. Semua orang diam je. Bila kena kelas agama, semua jadi diam. Okey, saya cuma share tu lah saudara, sebab kalau tanya saya, tuan-tuan, saya dah travel banyak tempat, 27 negara, 11 garisan perang, 6 kawasan kemiskinan. Saya tak sanggup buat kerja ni, tuan. Sebab tu saya sampai sekarang, apa jadi sejak saya jadi wartawan ni, kerja saya adalah mengutamakan orang yang buat kerja amal. Sebab lillahi, saya tak akan mampu buat. Sama-sama kita, sama-sama. Kita perlukan wartawan juga untuk menceritakan. Saya sampaikan macam Syabab dan semua tu kan. Saya tak mampu lah. Sebab saya cerita dekat tuan-tuan bahawa azab melihat orang lapar adalah 10 kali azab daripada menanggung lapar. Azab melihat orang menderita, kita akan menanggung 10 kali daripada derita dia. Sebab kita tak pernah melihatnya. Sebab kita tak pernah bayangkan. Saya ni, tuan-tuan, membesar di Kampung Kilat Kedah tu bukanlah senang. Maksudnya walaupun hari-hari makan nasi. Kampung Kilat Kedah, Kampung Kilat ni maksudnya kampung setinggal lah, dibina secara kilat. Siang tu tak ada rumah, bangun pagi dah ada rumah. Malam orang Melayu naikkan rumah untuk troka tanah-tanah kerajaan. Besok siang kerajaan datang nak roboh dah tak boleh. Macam itulah kampung saya duduk ni, dipanggil Kampung Kilat. Tapi saya tak pernah lah berfikir bahawa bila saya pergi kampung orang asli di satu pos waktu saya masuk merantau daripada dalam hutan, daripada Slim River ke Sungai, mengikut seorang aktivis alam sekitar yang nak menyampaikan gelung untuk bantu orang asli pasang pada ekor tenggiling. Jadi gelung tu akan menyala pada waktu malam dan orang asli akan mengira berapa ekor gelung tu supaya tahu di mana gelung tu bergerak. Supaya orang asli kampung ni boleh lapor, kata di sinilah tenggiling bergerak. Jadi dia nak buat kajian penjarahan tenggiling, tuan-tuan. Anak orang asli akan datang ni pagi ni termenung hanya kerana nakkan biskut ni je. Kita bawa tu biskut dalam beg. Jadi hari kita ada hari pertama kita sampai, tapi kita tak tahu nilai dia. Kita cuma tahu budak tu sengih-sengih apa nak bagi. Bagi biskut. Anak orang asli akan datang pukul 4 pagi, 5 pagi, tuan-tuan. Kita ni dah letih, tidur je. Tu besok pukul 10 lah baru merasa siang tu dah. Sebab dah siang tu kita ronda. Tapi pada mereka 4 pagi dah, 5 pagi dah awal dah. Iaitu untuk pastikan kita bangun dan bagi roti lagi. Jadi bila saya sampai sana, tuan-tuan, barulah saya tahu kata beras tak ada. Kerana bila musim hujan, kenderaan tak masuk ambil rotan yang mereka tuai. Jadi rotan tu tersadai di depan kampung orang asli. Bila dah 2 hari, tuan-tuan, kami berjalan dan barulah jumpa orang asli yang boleh buka mulut, yang sudi bercerita. Sebab orang asli ni takkan cerita malu, miskin, lapar, dia malu. Barulah dia cerita kata tempat yang saya pergi tu, waktu kami sampai dah 2 hari tak makan. Saya cerita pada saudara kata bagaimana biskut ni memberi arti walaupun
Saya pun sekarang kalau tengok biskut ni pun saya dah tak makan tuan-tuan sebab kepala dah dilatih untuk ingat Seoul Garden, untuk ingat mi Jawa, untuk ingat macam-macam tuan-tuan. Tapi kurang-kurangnya bila ingat biskut ni, dia bukanlah saya berbangga tentang apa saya makan. Tapi akan saya bersyukur kerana Tuhan tidak meletakkan saya dalam keadaan tempat orang lain. Itu rahmatnya Allah bagi. Jadi bagaimana untuk berterima kasih, saya akan ambil tempat yang Tuhan letakkan saya lah. Ada duit sikit dan bagi kepada orang yang Tuhan selamatkan saya daripada letakkan saya di tempat dia. Berarti itu cara bersyukur sebab bersyukur ni tuan-tuan tak boleh tuan-tuan ucap je. Tuan-tuan kena andalkan. Bahawa kerana kamu, ya Allah, kerana dalam kitaran hidup ni walau aku tak letakkan aku di tempat-tempat orang yang kaya raya, tapi tidaklah kamu letak aku di tempat orang apa-apa. Jadi kita jawab tu, saya bagi tahu selalu bila saya tengok biskut roti ni, saya akan ingatlah 60 lebih keluarga kaum payang yang berada di sepanjang laluan hutan yang hidup secara nomad. Bagaimana budak pagi tu hari kita masih sejuk, bungkus lagi, dia dah tunggu. Dia dah menunggu. Nampak muka budak kan, rupa-rupanya dia nak roti ni. Sebab siang tu kita bagi. Padahal kita bagi kita roti tak ada apa, nak ambil je lah. Sebungkus, dua bungkus. Kemudian sedihnya tu besok pun kita tahu bila datang satu orang penunjuk jalan kita pun bagi tahu rupanya ke kampung Batin yang kami pergi tu, yang kami akan patah balik. Dah 2 hari tak makan sebab orang tak datang ambil rotan. Jadi bila orang tak masuk ambil rotan, berarti sistem barter tak berlaku. Sebab orang masuk rotan tu akan bawa beras, akan bawa gula untuk tukar. Tu saya ajar saudara untuk faham bahawa kenapa sedekah. Kerana penerima manfaatnya adalah banyak. Kalau saya cerita, saya ambil kes yang mudah-mudah je lah. Sekurang-kurangnya kalau sampai di tempat roti ni, sampai di tempat budak tu, saya akan tersenyum lah. Kerana saya pernah melihat di mata siapa roti ni bernilai. Kadang-kadang marah kita dengan anak kita, biskut ni Jaya beli. Tuan Haji, saya nak beritahu kat Tuan Haji lah, saya share untuk saudara share. Saya beritahu kat Tuan Haji kata range yang Tuan Haji aim 2.4 juta ni. Selalunya siapa yang dalam yang Tuan Haji ingat yang selalu memberi, yang selalu pemberi apa kita panggil apa? Orang yang menderma, siapa yang selalu menjadi sahabat? Data sangat ramai ni kena tanya orang di belakang ni. Tapi sebenarnya daripada seluruh lapisan masyarakat, daripada sebab bagi kita ni kalau nak kata salesman pun boleh. Tapi kita bukan juru jual produk. Kita pergi kepada sesiapa saja, sama ada di peringkat swasta, daripada corporate, GLC, individu, syarikat sendirian dan individual. Ada orang buat potongan tetap bulanan. IRM ada potongan tetap kita ada sediakanlah tu dari segi itu kan auto debit. Auto debit. Dan sekarang ni potongan angkasa pun kita buat bagi kaki tangan kerajaan. Sebenarnya bagi kita cuba menyediakan seberapa banyak jenis saluran yang ada dan kita mempermudahkan kepada orang ikut apa yang mudah kepada mereka. Tapi satu poin yang tadi bila Jazan sebut tentang biskut, tentang anak orang asing dan sebagainya kan. Sebenarnya ada satu hadis yang kuat yang mengatakan macam ni tau. Kita kena terbalikkan balik. Ya, kita kena terbalikkan. Sebab sebelum ni kita akan kata ikut suka akulah. Duit ni aku punya. Berapa aku nak bagi ikut suka aku. Tapi sebenarnya dalam hadis itu mengatakan orang-orang yang kaya ni, yang berada ni, kita kena bersyukur oleh kerana asbab adanya orang susah itu, maka dia mendapat nikmat. Ya, maknanya mereka kaya, mereka hidup, mereka ni kekayaan mereka tu adalah kerana wujudnya orang-orang yang susah. Cuba kita fikir macam tu. Rather dan kita terbalik dan mengatakan ikut sukalah, nak bagi RM10 ke RM1 ke, aku punya. Duit aku. Sebenarnya tidak. Betul. Sebenarnya asbab wujudnya mereka itu, maka Allah jadikan kita ada nikmat macam ni supaya kita pun boleh terus sedekah, infak, membantu dan sebagainya. Dan saya fikir manfaatkanlah Ramadan pada kali ini. InsyaAllah kita jadikan Ramadan pada kali ini tanggungjawab kita untuk mereka. Okey tuan-tuan, kita dah sejam. Saya harap tuan-tuan share. Tuan-tuan derma dah kalau boleh buat je lah autodidak tu tiap-tiap bulan tuan-tuan RM5, RM10. Jadi bukan apa tuan-tuan. Bersedekah ni dia adalah latihan seumur hidup. Seorang yang pernah jadi pemurah tak akan selamanya jadi pemurah. Seorang yang jadi kedekut tak selamanya akan jadi kedekut. Tapi nak mudah tuan-tuan, teknologi digital mengajar kita jadi pemurah. Buat auto debit tiap bulan. Mampu RM10, buat RM10 tuan-tuan. Nak tunggu ringan tangan, dia akan sentiasa berat. Okay, sekali saudara release, insyaAllah lah syaitan tak hari-hari tarik tangan. Hari-hari nak derma dia tarik tangan. Biar sistem digital selesaikan. Dia auto debit. Syaitan tak boleh tarik tangan sistem digital tu. Jadi buat je auto debit lengkap. Saya bukan ingat apa, saya cuma ingat tentang satu budak perempuan yang saya menyampah dekat airport Alostar tu kerana dia mengejar saya suruh sign yang kanser tu. Tapi saya bersyukur sampai sekarang tuan-tuan, saya tak boleh didak benda tu. Benda tu dah kekal dan saya dah 11 tahun jadi penyumbang tabung kanser. Padahal saya menyampah tuan-tuan,
Sebab lama, lepas tu dekat Al-Star tak ada privacy. Airport dia kecil. Dia pula nak kena kejar, saya ingat dia baru kerja kot. Tapi sekarang saya jumpa dia, saya akan terima kasih dik. Kalau tidak, dia abang tak belajar bersedekah. Dia paksa je. Dalam sekali ayat dia saya tak tahan, dia kata, kalau dapat abang yang ketiga, baru saya boleh balik. Itulah saya bagi IC dia, bagi kad kredit saya. Dan dia potong. Itulah sampai sekarang tuan-tuan. Satu-satu tempat yang saya rasa paling lama lah saya beramal 11 tahun. Keep continue menderma untuk kanser. Itu saya kata bagaimana sistem digital menjadikan syaitan tak dapat balik tarik amal tu. Sebab dia telah berlaku secara mudah. Jadi ambil je dan buat je potongan tuan-tuan. RM10 saudara mampu, RM20 saudara mampu, RM30 saudara mampu. Saya akan habiskan sesi ini dengan menyampaikan amanah yang ni, yang diberikan kepada kami. Yang ini Tuan Haji, saya sampaikan bagi pihak Nuha Buku. Okey. Nuha Buku adalah rakan kolaborasi waktu kita buat streaming buku. Baik. Jadi dia ada raih sikit, so dia bagilah daripada hasil keuntungan dia tu. Alhamdulillah. Untuk Islamic Release. Ini dah kita bank in kan. Terima kasih bagi pihak penerima manfaat. Okey. Yang inilah daripada garasi. Kita ada dia dari garasi sendiri. Jin sikit tu hari. Dia adalah sikit untung Jin, kita bagilah bahagian daripada sokongan pembeli-pembeli kita. Terima kasih bagi untung kita pulangkan kepada Alhamdulillah, syukur untuk Tuan Haji. Moga terus mendapat keberkatan dan keridaan rahmatnya. Amin. Garasi. Okey, amin. Kita pun akan selalu collab dengan RM ni tuan-tuan, untuk membolehkan kalau tidak hari ini besok sepanjang masa je kita akan collaborate dengan pihak RM untuk membantu. Sebab saya bagi tahu pada saudara, sebenarnya cukuplah Allah tutup mata kita daripada melihat kemiskinan tadi. Tuan Haji yang pergi lihat. Sebab saya berani jamin bahawa bukan saja tentang duit yang saudara bagi, tentang orang buat kerja amal yang melihat kemiskinan. Macam saya tuan-tuan, saya go to psychiatrist. Kerana psychiatrist dah bagi kat saya gambaran, kata itu bukanlah level saya untuk pergi. Jadi saya dah lalu Aceh, saya dah lalu perang Afghan, saya dah lalu Palestin, saya dah lalu Asia Tengah. Saya dah lihat macam-macam atas dunia ni. Hinggalah psychiatrist kata salah satu kesilapan besar yang saya buat adalah saya pergi ke satu tempat yang secara psikologi saya tidak bersedia untuk melihatnya. Jadi saya rasa sebab itulah saya beritahu pada saudara, Allah tidak melemparkan saudara berada di tempat tu, bersyukurlah. Kerana tu saya katakan 10 kali saudara melihat orang lapar. Kalau kita bukan orangnya, yang macam Tuan Haji, tak apalah dia orangnya dipilih, dilahir dan juga dipilih untuk buat kerja macam tu. Biarlah kita ni dipilih hanya untuk memberi sedekah dia, supaya orang-orang yang dipilih untuk menyebarkan zakah, supaya dalam umat ni dia ada sistem, ekosistem dia. Kita ni mencari dan menyampaikan sedekah. Tuan Haji pula pergi menyebarkan. Jadi semua orang ada fikir benda tu. Sebab tuan-tuan, buat kerja sukarelawan ni bukan senang tuan-tuan. Saya lebih kata memberi RM100 lebih senang daripada berdiri tercegat dan menyampaikan makanan pada orang susah. Kerana saudara tak tahu apa yang impak ditinggalkan. Saya balik setahun tak membenarkan anak saya masuk KFC dan McD. Setahun. Masa balik dari mana ni? Selepas saya pulang daripada Afghanistan, dengan mengatakan bahawa itu adalah pembajaran. Hinggalah sekretari bagi saya nasihat, kata itu salah, ini salah. Saya jelas pasal tak mudah tuan untuk melihat benda tu. Hingga isteri saya melihat saya sebagai seorang lelaki yang aneh. Kerana bila saya balik tu, dia kesan saudara melihat kemiskinan ketika saudara tidak bersedia untuk melihat kemiskinan. Sebab tu saya bagi tahu kepada saudara, kata bukan saja Allah tak uji kita dengan kemiskinan, kena bersyukur kerana Allah tidak menguji saudara untuk melihat tahap kemiskinan yang sampai saudara tak boleh tidur malam. At least ni yang kita tengok ni kan, kawan-kawan datang susu anak tak ada, kita tak ada masalah bagi RM20. Okay, kawan datang paling susah pun kawan tu kata apa kan, sewa rumah tak boleh bayar, tak apa, aku bagi kau 300, kau pergi pujuk tuan rumah tu untuk tahan. Atau kita call, cik saya jadi jamin, saya masuk 300, bagi saya 3 hari ni saya akan bayar. Adalah benda-benda yang tuan-tuan boleh tolong. Tetapi apabila saudara sampai di mana satu tempat di mana memberi makan kanak-kanak tu akan mati kerana bantuan makanan telah lambat sampai. Di mana saudara bawa semua benda ni, dia tak berarti lagi pada seorang budak yang telah separuh koma ataupun seorang budak yang dah kolap dan badan dia tak boleh terima nutrisi. Dan itulah angka kematian yang paling banyak di negara-negara Islam yang miskin, iaitu survival kanak-kanak di bawah usia 5 tahun yang mati pada kadar kematian yang tinggi kerana tidak mendapat bekalan makanan waktu mereka membesar. Jadi ambil tu jadi iktibar. Ya. Okey, ada bertanya sepanjang pengalaman Tuan Haji di luar negara, ada tak mereka di sana menyoalkan tentang keadilan Tuhan kepada mereka?
Bagi saya tidak secara direct lah macam itu. Tanpa keadilan ni tidak secara, mungkin agaknya bahasa dan sebagainya. Mungkin dari segi bahasa. Tetapi itulah, sebaliknya tu yang saya lihat itu ialah mereka masih lagi mampu cuba menjadi host yang sangat baik kepada kita. Dalam keadaan saya tak boleh bayangkan mereka ada makanan lagi ke tidak, tapi cuba memberikan yang terbaik. Senyum. Dalam keadaan rumah tu memang tak ada bumbung dah. Tapi nak cuba bagi yang terbaik lagi. Yang itu sangat luar biasa lah. Tapi bila dah lama tu kita pun ni masih boleh senyum. Dalam keadaan kalau kita ni dah putus harapan dah, yalah mungkin kita akan keluarkan soalan-soalan macam tu kan. Ya. Tetapi mungkin juga yang biasanya yang terlibat dalam situasi kes perang dan sebagainya nanti, yang krisis ni, itulah harapan mereka ialah mereka nak balik ke negara mereka, ke kampung mereka, hidup dalam keadaan aman. Sebab itulah masa tadi pun apabila kami berjumpa dengan duta Yemen ke Malaysia, antara yang dia kata ialah belajarlah dari Yemen dan negara-negara di sekitar. Janganlah benda-benda kecil-kecil kita nak cuba berbalah tu. Sebab kesan itu sangat besar dan akan melibatkan semua orang yang tidak berdosa, tidak bersalah. Betul. Dan inilah harapan daripada keluarga-keluarga ni. Dia kata kami nak nak balik je, kami nak mulakan, kami nak menternak kambing kami balik, kami nakkan air, kami nak balik ke kampung kami. Itu je. Dia bukan selamanya nak apa yang kita bagi. Benar. Sebab ini saya beritahu pada saya kata ada 200 juta pelarian di seluruh dunia yang hari ini menjadi pelarian dalam istilah United Nations, sama ada pelarian perang ataupun pelarian dalam negara. 65 juta orang digazetkan bagi tahun 2020 yang lepas sebagai mereka yang berada di bawah kebuluran. Itu angka yang United Nations bagi tahun yang lalu. Dan untuk Malaysia pula saudara, kalau saya beritahu pada saudara, sekiranya recession ataupun kesan COVID-19 ni menjerumuskan 5% saja pun rakyat Malaysia ke dalam paras kemiskinan, berarti kita memiliki 360,000 isi rumah. Sebab daripada 7.5 juta, berarti 360,000 isi rumah sekiranya kemiskinan. Dulu 4.7 angka kemiskinan kita. Saya jangka dengan kemerosotan yang ada sekarang dia capai 5%. Kalau 5% pun tak. Ini baru nak menyediakan sejumlah je. Jadi tuan-tuan ingat tu, bawa fikir. Sebab itu kalau saya boleh tambah sikit, ya, istilah kita kata B40 ataupun B40 tu. Ada di kalangan kita menceritakan dari B60 ataupun B50. B50 angka tu telah meningkat. Dan miskin tegar telah turun. Kalau ikut perangkaan dunia Raji, angka mereka yang jatuh di bawah miskin tegar dunia tahun ini adalah 660 juta. Bagi mereka yang berada di bawah miskin adalah 1.8 bilion. So kalau pengkadaran dunia meningkat begitu, saya jangka kita adalah 0.3% pun, berarti kita perlu menyediakan kira-kira 360,000 pack makanan untuk orang yang miskin tegar daripada 7.6 juta isi rumah Malaysia yang ada. So ambil angka tu sebagai iktibar, lakukan sikit-sikit tuan-tuan. Saya merayu pada tuan-tuan, kurang-kurangnya bukanlah saya merayu kosong. Saya merayu supaya kurang-kurangnya baik bagi saya dan baik bagi tuan-tuan, baik bagi RM dan baik bagi orang-orang yang menerima bantuan ni. Sebab kadang-kadang dalam hidup tak perlulah asbab. Sampai kata seperti kaum Nabi Musa yang semayang hingga hitam dahi dia, belum tentu dapat menjadi asbab masuk ke syurga. Tapi kalau sekurang-kurangnya kerana sedikit makan kenyang, dan dengan kenyang itu seorang tu merasa dia bersolat dengan selesa, orang miskin bersolat dengan selesa, itu pun asbab besar untuk kita. Walaupun dilihatnya orang itu yang bersolat, tapi asbabnya sebahagian adalah kerana dia bersolat kerana bertenaga, kerana makan daripada makanan yang kita bagi. Macam saya kata, saya pergi ke Somalia, 9 juta orang, semua orang tak berpuasa di garisan sempadan. Sebab Ramadan pun dia tak boleh nak rasa. So kebuluran, tak tahu kalau puasa nak sahur pun, nak buka apa. Terima kasih Tuan Haji Zairul. Share story itu. Kita akan black sebab saya nak boost video ni berasingan sebagai video kempen untuk mencapai 50,000 tontonan. Saya akan boost hari saya jangka dalam RM400 kita akan dapat capai 50,000 orang. Amin. Bagi orang lebih ramai menonton dan kemudian mereka lebih banyak menderma. Sebab itu cara dia. Kerana malam ni kita mungkin dapat 200-300 view je, tapi boosting akan membantu klip ni tersebar. Dan dalam tempoh nak capai bulan Ramadan, harap capailah 2.4 juta tu. Sekarang baru 150,000 tuan-tuan. InsyaAllah malam ni jadi 160,000 dengan tuan-tuan menderma. Kalau nak buat order ready, boleh contact RM Ya, pergi ke nombor tu je. Nombor yang Mahfuz bagi tu akan menyelesaikan segalanya. Ataupun telefon kan. Nombor tu kita ada bagi nombor telefon pejabat kan, dan juga pusat WhatsApp.
Boleh Tengok je nombor tu, lepas tu buat je auto debit tuan-tuan. Salah satu teknologi sediakan yang syaitan tak dapat mengatasinya adalah teknologi auto debit dan juga derma jangka panjang. Kalau hari-hari fikir tiap-tiap bulan tuan-tuan, Ya. syaitan boleh ikat tangan, janganlah, tak payahlah. Boleh tanya situ. Sebab kalau pusat WhatsApp tu boleh tulis di situ dan kita akan raikan, ataupun kalau nak telefon tu 89263434 tu lah. Nombor. Boleh telefon dan Guna jalan tu. Saya bagi tahu satu-satunya. Yang syaitan yang tidak berupaya melakukannya adalah konsep derma jangka panjang melalui sistem digital. Dan syaitan tak diberi kelebihan untuk menghasut digital. Tapi kalau tuan buat manual tuan-tuan, adanya macam sport rim lah, tayar lah, kasut lah, jeans baru garasi lah, apalah, macam-macam. Allah, itu dah terbukti ya. Terbukti. Dah terbukti. Ya Allah, tunggulah tu. Benefit dia masuk direct. Amin. Okey, saya ucapkan terima kasih Terima kepada kasih Tuan banyak. Haji Terima Dairul. kasih banyak sekali lagi. Terima kasih pada Berkat semua kami. yang menonton malam ni. InsyaAllah moga tuan-tuan menderma dan besok nampak angka tu meningkat. InsyaAllah. Kita jumpa lagi dengan projek RM menjelang Ramadan. Nanti kita akan ada satu lagi siri kempen dengan mereka. Dan insyaAllah kita akan collab bersama dengan sebuah buku Samad Said. Tadi pihak Pak Samad dah bersetuju dah untuk collab dengan memberi dana daripada jualan buku tu kepada Pak Samad dan juga sebahagian kepada RM. So tunggu pesta besarnya 3 hari sebelum datang Ramadan. Kita akan mengisytiharkan satu pesta meraihkan Ramadan 3 hari lebih awal. Dan saya akan umumkan apakah benefit yang saudara akan dapat. Selain daripada buku tu, kami sedang berunding untuk menghasilkan sesuatu yang saudara boleh dapat dalam kiriman garasi sampai ke rumah anda di bawah jenama IRM Garasi. Tunggu. Dengan itu saya ucapkan ribuan Terima kasih banyak sekali lagi kepada Garasi. semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita akan break dan kita akan kembali pada pukul 10.30 malam.